Ada orang lelaki, dia tak cakap, dia sayang isteri tapi tak cakap. Dia tak biasa, dia malas. Sunnah Nabi cakap dan Nabi suka puji isteri, nyatakan kasih sayang. Isteri pun sama. Kalau kita sebut tentang sunnah kehidupan Nabi dan rumah tangga sehingga terbentuk ada syurga di rumah, Nabi buat sesuatu yang ringan-ringan, bukan sesuatu yang besar-besar, berat-berat. Antaranya sunnah Nabi seterusnya menarik ni tuan-tuan. Aisyah cerita, pada satu hari aku sedang haid dan aku berada di rumah. Aku berada di bilik, ada di rumah. Kita tahu rumah Aisyah duduk sebelah Masjid Nabawi. Lalu Nabi memanggilku daripada pintu, daripada tingkap. Nabi menghulurkan kepalanya untuk disikat. Nabi hulur kepala untuk disikat rambut. Tuan-tuan balik ni janganlah hulur kat tingkap ya. Sayang, kenapa? Kenapa tu? Ni sikat. Kenapa Nabi hulur dekat tingkap? Sebab Sayyidatina Aisyah dalam rumah Sayyidatina Aisyah haid. Kalau keluar saja masuk masjid. Jadi Rasulullah panggil Sayyidatina Aisyah melalui tingkap bilik, tingkap rumah untuk disikat. Nabi boleh tak sikat sendiri? Boleh. Nabi seorang yang sangat kemas, sentiasa merapikan rambut. Mungkin adalah rambut tu kurang rapi, angin ke apa ke, pergi segera untuk dirapikan, tapi minta Aisyah yang sikat. Tuan-tuan pernah tak sikat rambut isteri? Okey. Dia jawab pernah. Hadiah buku. Siapa jawab pernah tadi tu? Kita akan siasat dengan isteri dia. HR, tolong kena pasti siapa isteri dia. Hubungi, saya nak pastikan. Kalau betul baru dapat buku. Tapi saya rasa betul tu kan, Masya Allah. Tapi saya bagi je hadiah sebab tengok terus tim kita bersedia. Tahu kan tadi ambil gambar dia. Subhanallah tuan-tuan sekalian, ini sunnah Nabi, sikat rambut pasangan. Kita pernah tak sikat rambut suami? Wah, ramai KKM sikat rambut suami. Alhamdulillah. Ada yang cakap, saya dengar ni ada yang cakap dah tak ada rambut dah Ustazah. Tak apalah, yang sisa ada seorang dua tu sikat je lah juga. Ataupun kalau yang dah botak, sapu je lah apa-apa dengan berdoa, tumbuhlah balik rambut ni. Nama Nabi. Sudah, nampak macam lucu, comel, biasa, menarik, tapi itu sunnah Nabi. Kenapa kisah ini dibukukan? Kenapa sampai ada hadis yang menceritakan? Sebab Nabi adalah manusia biasa seperti kita, menjalani kehidupan suami isteri seperti kita. Dan Nabi bukan nak membebankan umatnya dengan sunnah-sunnah yang berat-berat, yang besar-besar. Apa yang dilalui setiap hari. Kita nampak yang bersentuh sikat dengan rambut, tetapi yang bersentuh dua hati yang akan bersentuhan. Kita sikat rambut anak pun powerful tuan-tuan sekalian. Anak itu akan dengar kata kita. Sambil sikat selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sambil sikat cakap sayang. Bayangkan kalau suami sikat rambut kita kan. Kan romantik kan. Dah beruban dah rambut awak. Kenapa keras sangat rambut awak? Awak lah tak beli minyak. Jadi gaduh pula kan. Kena romantik lah, jangan timbul isu-isu yang berat-berat masa sikat rambut. Okey, tengok seterusnya. Suami mengamuk, isteri tak bantu buat kerja rumah. Tak salah suami bantu kerja rumah, bercerai kerana kes remeh, isu pasal tak kemas rumah apa semua, pengurusan akidah rumah tangga. Okey, kita tengok benteng menghadapi masalah, membina pergaulan baik suami isteri, bersyukur dan qanaah, rasa cukup, sikap tanggungjawab dan semangat, asas pengurusan keluarga. Okey, wahai para wanita sekalian, wanita depan saya ni bekerja, ada gaji, kongsi tak rezeki dengan suami? Alhamdulillah, bagus KKM. Subhanallah, Alhamdulillah kongsi rezeki. Saya nak baca satu kisah. Sebab ada isteri yang sangat berkira dengan suami, sangat berkira. Bahagia tak hubungan yang macam ni? Tak bahagia. Suami berkira, isteri berkira, dua-dua adalah hubungan yang tak sihat. Sakit dengan orang berkira. Dengan kawan-kawan tak berkira. Dapat gaji, saya belanja. Jangan bimbang, rezeki daripada Allah. Makan. Allahu Akbar. Balik rumah,
Isteri ajak, bang jom makan kat luar hari ni, boleh tak makan kat luar? Tak payah membazir sahabat syaitan. Oh, hujah lain dia ambil. Kawan belanja yang ini terus nak jadi saudara syaitan ke? Masuk neraka. Oh, neraka terus. Contoh ya, sebab ramai orang lebih pemurah, tak berkira dengan kawan, dengan orang luar. Sedangkan Nabi sebut khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di kalangan kamu adalah orang yang paling baik akhlaknya, paling baik sikapnya, paling baik toleransinya dengan ahli keluarga, dan akulah orang yang paling baik dengan ahli keluargaku. Nabi berani declare sebab Nabi buat. Bayangkan kalau saya ceramah, para wanita, isi yang baik, ada isi yang lemah lembut. Saya lah isi yang paling lemah lembut. Kan rasa nak wek. Yelah tu. Tak ada manusia, tak ada mana-mana motivator terkenal di dunia ini yang kita kata, oh dia lah yang terbaik, yang berani declare, saya lah contoh terbaik. Tak ada. Hanya Nabi saja yang mampu declare, wa ana khairukum li ahli, dan akulah orang yang paling baik dengan ahli keluargaku. Sebab apa yang Nabi cakap, Nabi buat, dan Nabi sanggup menjadikan dirinya sebagai landasan, contoh, tauladan untuk diberikan panduan pada kita hari ini. Cuba bayangkan. So itu Nabi cuba buat the best. Bayangkan Nabi SAW, bila isteri nak naik ke atas unta atau kuda, Nabi akan gunakan lututnya untuk jadi lapik. Nabi jadikan lututnya sebagai lapik. Padahal pelapik mesti dah ada. Boleh je, boleh naik sendiri. Tapi Nabi membantu isteri untuk naik ke kenderaan. Tuan-tuan, puan-puan, biasa tak bukakan pintu untuk suami nak masuk kereta? Biasa tak tengok Mak Saleh? Mak Saleh dia punya adab, dia punya cara, pintu kereta mesti suami yang buka, isteri masuk. Itu culture mereka. Suami yang buka pintu. Esok sebelum suami bertolak pergi kerja, nampak suami dah pergi kat kereta, abang nanti sabar, kita pun bukakan pintu. Awak dah kenapa? Risau saya tak pergi kerja lagi ni. Risau aku nak meninggal dah kan. Tak apa bang, masuk. Lepas tu tutup. Hati-hati, saya doakan awak selamat. Moga dipermudahkan segala urusan awak. Lagi terpengung dia. Betul ke isi aku tu tadi? Ha? Kita dengan kawan main, doa punya panjang. Moga dipermudahkan segala urusan. Allah sentiasa bersamamu dengan kawan. Kalau kawan ada masalah, main lagi. InsyaAllah awak kuat, awak tenang. InsyaAllah saya akan doakan awak dalam sujud saja. Awak orang baik, Allah akan tolong awak, Allah naikkan darjat. Suami balik muka moyok, dah kenapa tu muka moyok? Kak pejabat ada masalah. Itulah saya dah cakap dekat awak, tambah-tambah lagi. Subhanallah. Sayyidatina Aisyah, dia punya communication skill, Sayyidatina Khadijah. Kita tanya, kita bercakap tentang hal rumah tangga, kita bermuhasabah. Saya bukan tuju pada lelaki, bukan suami, pada kita juga. Bila Rasulullah pulang daripada Gua Hira dan keadaan ketakutan sebab malaikat Jibril datang dan rupa yang sebenar, Nabi SAW merasa takut. Apa yang menimpa ni? Ada keburukankah? Aku buat apa ni? Salah ke? Kemudian bila Sayyidatina Khadijah melihat suaminya menggeletar ketakutan, apa yang first Sayyidatina Khadijah buat? Selimutkan, peluk, selimutkan. Okey. Tak rasa nak gelak. Kalau kita nak buat kelakar juga kan, nak selimutkan suami tu kan, Azad tak biasa buat. Tapi Sayyidatina Aisyah selimutkan, peluk Sayyidatina Khadijah. Lalu keluarlah perkataan yang sangat indah. Wahai suamiku, engkau adalah lelaki yang baik, lelaki yang suka membantu orang yang susah, yang suka menghubungkan silaturahim, suka bersedekah. Ketika dalam keadaan down, ketakutan, tak tahu apa punca ni, perkara yang penting kita sebagai pasangan adalah menyebut kebaikan pasangan. Tapi kadang-kadang kita ikut perasaan. Masa itulah nak kenakan, masa itulah nak sebut. Itulah awak ingat tak, saya rasa kita rosak ni sebab awak ingat tak hari tu awak tinggal satu solat. Betul, bukan salah. Suami cari penyelesaian tu pun betul, isteri ingatkan pasal dosa pun betul. Subhanallah. Tetapi dalam keadaan susah, dalam keadaan musibah, dalam keadaan suami tu balik dengan masalah, cuba sebut kebaikan dia. Bang, awak orang baik, saya isi awak, saya tahu awak baik, bukannya awak macam tu. Suami ni akan rasa, wah, isteri dia melihat kebaikannya. Dia mula rasa tak kisah apa orang cakap, yang penting isterinya melihat kebaikannya. Bukan tambah, memang betul apa orang tu cakap. Saya sebagai siapa, saya saksi, oh memang macam tu.
Allahu Akbar. Of course dia ada kekurangan, of course dia ada kesilapan. Kita pun sama. Cuma orang lelaki, suami ni, dia tak reti nak balas balik. Dia tak bijak berkata-kata macam orang perempuan. Orang perempuan daripada kona. Akhirnya bukan dia salah, suami yang salah. Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi Sayyidah Khadijah menunjukkan contoh tauladan yang terbaik. Kita nak suami kita jadi yang terbaik, baik, bagus. Isi kita yang kena mula dulu, insya Allah. Saya sedang cakap pada diri saya sendiri juga.